Jadi martabat ikhfa. Pertama sekali kita kena tahulah untuk huruf ikhfa ni dia ada 15 huruf, betul tak? Ikhfa ni dia ada berapa huruf? 15 huruf. 15 huruf ikhfa. Betul kan? 15 huruf ikhfa. Apa dia hurufnya? Satu jeza saddaka fasiq batazin syazzin. Ada 15 huruf. Saya tulislah huruf dia boleh. Sa, sin, ta, jim, zal, huruf sad, dal, kaf, fa, tha, qaf, dad, ta, dha, shin dengan huruf zai. So ada 15 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh? Kalau dah handai jadi kurang ngaji. Okey. Tak apa. Betul juga ya. Baik. Bila sebut tentang martabat ikhfa, pertama sekali kita kena tahulah huruf ikhfa ni ada berapa. Ada 15 huruf tuan-tuan puan. Huruf sin, ta, jim, zal, sad, dal, kaf, fa, tha, qaf, dad, ta, dha, shin dengan zai. 15 huruf ikhfa. Okey, nak kena hafal ke? Kalau hafal lebih baiklah. Itu sebenarnya. Kan kalau hafal lebih baik. Baik, sekarang ni kita nak bercerita tentang martabat. Martabat ni macam mana, maksudnya apa kayu ukur untuk menentukan martabat ni? Kayu ukur dia ialah di sini. Kedudukan makhraj. Kedudukan makhraj. Makhraj apa? Nun mati dengan 15 huruf ni. Faham tak maksud saya? Okey, tak apa. Relax dulu. Kita cerita dulu untuk martabat yang pertama. Dia ada 3 martabat tuan-tuan puan. Ada 3 martabat. Yang pertama disebut sebagai martabat a'la. Martabat. So, a'la. A'la ni maksudnya yang tertinggi. Martabat awsat dan martabat adna. Okey. Martabat a'la. Boleh? Dia sebenarnya senang je. Percayalah, saya explain ni tuan-puan mesti boleh faham. Okey, jadi bila sebut a'la ni dia tertinggi. Kalau awsat ni pertengahan. Kalau adna ni tinggi lawannya apa? Rendah. Maksudnya yang paling rendah lah. Baik. Macam saya sebut tadi, macam mana nak membezakan martabat ni? Macam mana perbezaan ni diambil kira? Macam mana perbezaan martabat ni diambil kira? Daripada kedudukan makhraj. Sekarang ni hukum ikhfa ni pertemuan nun mati ataupun tanwin dengan 15 huruf kan. Jadi ianya diambil kira daripada makhraj nun mati dengan sin. Contoh makhraj nun dengan sin ni jauh ke dekat. Maka dengan penentuan itu kita boleh letakkan dianya berada pada martabat yang mana. So, martabat a'la ni ada 3 huruf sahaja, iaitu huruf ta dengan huruf dal. 3 huruf je. Huruf ta dengan dal. Dapat tak?
Untuk adna, kita pergi adna dulu. Untuk adna ada berapa huruf? 2 huruf sahaja. Huruf qaf dengan kaf. Tuan-tuan puan. Jadi, yang baki itu semua, saya letak baki je lah, boleh? Daripada banyak-banyak huruf kat atas tu, 15 huruf tu, ta tada dah duduk kat sini. Adna dah duduk kat sini. So, yang baki tu semua duduk awsat. Puan Sadariah mesti terus faham kan? Saya cerita ni. Itu je. Alright. Dan macam saya kata tadi, ianya diambil kira bagaimana? Berdasarkan kedudukan makhraj. Makna kata, huruf ta, ta dengan dal ni, dia duduk pada martabat a'la sebab apa? Sebab makhraj nun dekat dengan makhraj ta, ta, dal ni tadi. Makhrajnya hampir ataupun dekat lah kita kata. Sebab apa? Makhraj yang dekat. Kita guna bahasa mudah je. Makhraj yang dekat, hampir. Makhraj apa? Nun mati dengan 3 huruf tu. Huruf ta, ta, da ni kan satu makhraj, betul tak? Kan sama ni. Ni kan sama makhraj. Tajanus, sama makhraj, tapi beza sifat. Ada banyaklah cabang-cabang yang kita kena faham Sebabkan kedudukan makhraj nun dengan makhraj ta, ta dengan dal ni dia dekat. Jadi bila dekat, maka mudah untuk dilaksanakan. Bila kata martabat a'la ni maksudnya mudah. Mudah nak disembunyikan. Contoh macam anta, anta. Nak buat ikhfa tu dia mudah. Sebabkan makhraj dekat. Boleh? Jangan screenshot lagi. Ni tak habis lagi. Okey, tapi boleh je lah kalau nak screenshot kan. Sat lagi bila saya tutup nanti screenshot sikit lagi. Untuk martabat awsat, macam mana boleh jadi awsat ni? Okey, sebelum saya cerita tentang awsat, saya nak cerita martabat adna dulu. Adna ni maksudnya rendah. Apa yang dimaksudkan rendah ialah disebabkan kedudukan makhraj yang jauh. Tu je. Makhraj yang berjauhan. Itu saja tuan-puan. Makhraj yang berjauhan. Maknanya nun mati, makhraj nun dia jauh dengan makhraj qaf dengan kaf. Nun mati ataupun kita kata makhraj nun lah. Makhraj nun hujung lidah kan. Tapi kalau qaf dengan kaf pangkal lidah. Hujung lidah dengan pangkal lidah jauh. Hujung lidah dengan pangkal lidah jauh. Kita tengok balik yang ni tadi. Ta tada. Huruf ta tada ni kan hujung lidah juga. Hujung lidah dan nun pun hujung lidah juga. Tu kata dekat. Dekat. Hujung sama hujung. Qaf dengan kaf beza. Sebab nun hujung. Qaf dengan kaf pangkal. Nampak? Ni kata jauh ni. Faham tak? Kedudukan makhraj yang jauh. Bila jauh, maka ada sedikit kesukaran untuk buat. Bukan makna sukar ni maksudnya susah sangat. Tidak. Maksudnya dia tak semudah untuk kita ikhfakan pada ta, dal dengan ta ni tadi kat sini. Boleh faham tak? Dia lebih kepada kita nakkan natijah. Jawapan dia ialah maksudnya ada sedikit kesukaran. Sedikit kesukaran. Tapi ingat, bukan bila kata sukar ni susah sangat nak buat. Bukan kata susah. Maknanya dari sudut nak melakukan tu tidak semudah seperti ta, ta dengan dal. Boleh faham ni? Sedikit sukar. Kan? Kita guna bahasa simple, mudah nak faham. Sedikit sukar. Okey, boleh? Sedikit sukar.
Dan bila sebut tentang martabat yang kedua ni, awsat. Apa yang kita nak faham tuan-tuan dan puan? Apa yang kita nak faham awsat ni? Maksudnya, makhraj nun mati ni tadi, dia tak jauh, dia tak dekat. Dia seolah-olah macam tawassut jugalah. Faham tak? Macam mana kita faham dengan sifat tawassut? Suara yang tidak terlepas, suara yang tidak mengalir. Begitulah martabat awsat ni. Maksudnya kedudukan makhraj nun mati ni tadi, okey, dengan orang kata apa, dengan baki huruf ni tadi ada 10 kan, baki huruf. Saya tak tulis lah, saya tulis baki je. Selain daripada ta tak ada, selain daripada qaf kaf. Maknanya kalau saya ambil satu contoh, nun mati ni dengan huruf sin, dia tak jauh, dia tak dekat. Dia tak jauh, dia tak dekat. Boleh faham tak? Dia tak jauh, dia tak dekat. Dia tidak dekat seperti ta, ta, da, dan dia tidak jauh seperti qaf dengan kaf. Maka ianya duduk dalam kategori awsat, pertengahan. Itu sahaja. Apa huruf dia? Huruf sin, jim, zal, sad, kaf, fa, tha, dad, ta, za, shin, zai. Qaf dengan kaf ni dah duduk kat sini kan? Ta, dal dengan ta dah duduk kat sini. So yang baki ni lah. Kejap saya bulatkan saya tandakan lah. Kau tuan-puan nanti senang nak rujuk. Huruf sin, huruf jim, zal, sad, fa, tha, dad, za, shin, zai. Untuk kaf, dal, qaf, ta, ta ni dah duduk dalam kategori ni tadi. Faham kan? Clear ke? Jadi martabat awsat ni sebabkan kedudukannya tak jauh, makhraj yang tidak jauh dan tidak dekat. Jadi kalau ta tada mudah, kalau qaf dengan kaf sedikit sukar, maka kalau yang tengah-tengah ni apa? Dia tak sukar, dia tak mudah, dia tak susah. Gitu. Faham tak? Dia tak mudah, dia tak susah. Tak mudah, tak susah. Kita guna bahasa sembang, tuan-tuan. Tak mudah, tak susah. Tak senang, tak susah. Macam tu. Dia ala kadar je. Baina-baina. Antara-antara. Ini martabat, tuan-puan. Ini adalah perbincangan dalam martabat ikhfa. Itu je. Ini cerita martabat kemudian nanti detailnya lagi barulah kita faham dengan tarqiq, tafkhim. Sebenarnya kat situ yang lagi penting sebenarnya. Bab tebal nipis tu. Yang kita duk bincang sekarang ni, dia lebih kepada untuk kita nak melaksanakan sebutan tu, sebutan ikhfa ni, maksudnya dari segi kadar kedudukan makhraj tu. Kita boleh membayangkan. Kalau kata ta, ta dengan dal ni, oh mudah. Betul lah. Min dunihi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nun mati dengan ta. Senang nak buat. Wa la antum. Faham tak? Kalau tak kenal makhraj pening juga ustaz. Itu semestinya lah. Perbincangan kita ni walaupun cerita martabat, tapi sebenarnya untuk kita memahami perkara ini perlulah kita perhalusi dulu asas-asas bagi setiap huruf ni, iaitu makhraj. Kan? Kita dah tahu dah martabat ikhfa ni, macam mana martabat ni diambil kira, macam mana ianya dibezakan. Kita dah tahu dah melalui kedudukan makhraj.
Tapi kalau makhraj pun kita masih lagi tak clear, maka macam mana kita nak tentukan? Betul tak, tuan-tuan puan? Setuju tak? Kalau kita tak tahu makhraj, macam mana kita nak tentukan? Sebab tu, saya kata ilmu dasarnya kita kena dalami dulu. Makhraj kena tahu dulu. Kan? Makhraj kena tahu dulu, baru kita boleh kelaskan dia duduk kat mana. Macam ni, ta tada. Kenapa kita boleh kata dia martabah a'la? Sebab kita tahu, oh, ta dengan dal ni hujung lidah naik ke pangkal gigi belah atas. Kalau yang kategori awsat ni, macam mana kita tahu? Kenapa sin ni jadi awsat? Sebab hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah. Dia tak jauh, dia tak dekat. Setujulah, kita pun setuju. Okey, betul. Macam mana kita boleh kata nun mati dengan qaf ni jauh?